أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang saya kasihi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah, kekanda saya Ustaz Syahid Adam, seterusnya kepada seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada pagi ini. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menjadikan permulaan Ramadan kita ini adalah permulaan yang baik dan terbaik untuk mengakhiri Ramadan kita dengan Ramadan yang benar-benar mendapat darjat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya menyebut, man kana bidayatuhul musyriqah, man kana bidayatuhul muhriqah, fanihayatuhul musyriqah. Lebih kurang mafhum ataupun perkataan beliau, barang siapa yang pada permulaan jalannya itu muhriq, terbakar, iaitu bersemangat dan kuat, maka fanihayatuhul musyriqah, maka pengakhirannya itu akan bersinar dengan kejayaan dan kecemerlangan. Maka tuan-tuan, semangat dan kesungguhan bukan tunggu 10 akhir. Semangat dan kesungguhan adalah bermula daripada sekarang, dan kita akan merasai kecemerlangan dan sinarannya pada akhir daripada Ramadan nanti, insya-Allah taala. Maka ketika nak semangat baca Quran sekarang, nak rasa iktikaf sekarang, maka kekuatan tadi akan terkumpul pada perakhiran Ramadan, dan itulah yang disebut sebagai kesungguhan di awalnya dengan semangat yang membakar, dan berakhirlah ia menurut Imam Ibnu Athaillah dengan kejayaan yang bersinar, insya-Allah taala. Baik, sambungan kita daripada tadabbur suratul Isra juzuk yang ke-15. Sambungan kita pada hari ini adalah pada ayat yang ke-30, ayat ke-41. Ayat yang ke-41. Sebelum kita mulakan tadabbur kita, kita mengambil fadilat dan keberkatan membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kita baca 3 ke 4 ayat, insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Shadaqallahul azim. Suratul Isra, muka surat yang ke-286, ayat yang ke-41. Sebelum kita masuk ayat ke-41, kita sedikit buat ulangan ringkas pada ayat yang telah kita tadabburkan. Secara ringkasnya, kita telah sebut beberapa kali bahawa suratul Isra juga disebut sebagai suratul Quran, kerana di dalam surah Isra di antara surah yang paling banyak pengulangan tentang sifat Quran. Antaranya disebut Allah di dalam surah yang sama, iaitu Allah menyebut pada ayat yang ke-9 sebagai contoh. Dan sekali lagi kita akan baca pada ayat yang ke-41 juga menyebutkan sifat Al-Quran yang seterusnya. Para ulama tafsir menyatakan di antara surah yang paling banyak menyifatkan tentang Quran adalah suratul Isra di dalam Al-Quran. Kemudian kita telah pun bicarakan pada perintah dan larangan Allah dalam Quran bermula pada ayat yang ke-22. Tuan-tuan, kita ulang sikit laju je tuan sebelum kita masuk ayat 41. Ayat 22 melarang, larangan la taj'al, melarang untuk syirikkan Allah. Ayat 23 perintah buat baik kepada kedua bapa. Ayat 24 perintah doa kepada kedua ibu bapa. Ayat ke-26 adalah perintah untuk melakukan kebaikan dan berikan sedekah kepada orang yang terdekat di kalangan kita, zatil qurba wal miskin wa ibnis sabil. Ayat yang sama melarang pula, tadi perintah, kemudian larangan pula untuk melakukan pembaziran. Ayat 29 larang sekali lagi untuk menjadi orang yang sangat kedekut atau boros di dalam berbelanja. Ayat yang ke-31 adalah larangan untuk membunuh anak-anak yang baru lahir kerana takutkan ditimpa kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki kat mereka anak itu dan kau. Dua-dua kami yang bagi rezeki. Jadi jangan takut kepada kemiskinan dengan lahirnya anak yang baru. Jadi beranaklah ramai-ramai, jangan takut miskin. Okay. Katanya lagi wala taqrabuz zina, ayat ke-32, iaitu larangan untuk mendekati semua perkara yang boleh menjerumuskan kepada zina. Semua perkara yang boleh membawa kepada zina. Bukan ayat disebut la tazni, jangan zina. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati semua perkara yang boleh membawa kamu kepada zina. Kemudian ayat yang ke-33 larangan lagi, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, jangan bunuh mana-mana nyawa manusia
yang Allah haramkan melainkan dengan kebenaran. Kalau saya tanya balik semula, dengan kebenaran tu maknanya apa? Yang boleh dibunuh. Siapa yang boleh dibunuh? Haji apa tu kau tempat je? Kena rampas sempatnya. Tuan-tuan, ingat lagi tak? Tidak boleh membunuh mana-mana nyawa dan diri manusia melainkan dengan kebenaran. Apa kebenaran yang boleh bunuh nyawa manusia? Ingat lagi tak? Betul-betul Haji. Murtad. Berselali je. Iaitu bunuh balas, qisas. Dan yang ketiga, berselali. Makan dia apa je? Betul Haji. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, la yahillu damimri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan melainkan dengan 3 sebab. As-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati atau kama qala. Nabi kata orang yang sudah berkahwin berzina, rejam, hukumannya hudud. Wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa, namanya qisas. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agama dan meninggalkan jama'atul muslimin, maka orang ini namanya murtad dan mereka boleh dibunuh setelah proses-proses itu dijalankan. Hadirin yang dikasihi sekalian, kemudian ayat yang ke-34, larangan sekali lagi daripada Allah dalam surah Isra, wala ta'kulu wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan dekati atau makan atau ambil harta anak-anak yatim yang kamu jaga. Yang kamu jaga, sama ada anak yatim umum, rumah anak yatim, ataupun anak saudara kita yang adik-beradik kita meninggal dunia, kita jaga dia. Illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang terbaik. Apa makna cara yang terbaik? Lali je. Iaitu boleh makan daripada hartanya apa yang berkait dengan penjagaan kita dengan anak yatim tersebut. Tuan-tuan nak pergi beli beras, pakai duit dia, makanlah sekali beras yang sama, hidup yang sama, boleh. Yang tak boleh, tuan-tuan ambil duit dia pergi beli velfire untuk tuan-tuan, hak itu tak boleh. Tuan-tuan pergi beli ikan kembung, beli sekilo, makan kat rumah sama-sama. Dia makan, tuan-tuan pun makan. Tak apa. Melainkan tuan-tuan terlalu kaya tanpa memerlukan kepada hartanya. Maka itu disebutkan Allah dalam suratul Nisa, muka surat yang pertama. Kemudian ayat yang ke-25, perintah, tadi larangan, hak ni perintah pula. Wa auful kaila wa auful kaila idza kiltum. Iaitu kalau kamu meniaga sesama kamu, maka hendaklah kamu menyempurnakan timbangan. Maknanya kalau tulis dekat paket tu jual kurma 200 gram, maka kena 200 gram, lebih tak apa, jangan kurang. Kalau meniaga dengan orang kata ini buahku ini ada sekilo, maka tuan-tuan kena pastikan mesti jualannya itu sekilo atau lebih sikit, tak apa. Jangan menipu timbangan, kerana menipu timbangan adalah maksiat di dalam ekonomi. Kemudian yang seterusnya, sama juga jual buku. Jual apa, jual benda? Jual buku, jual alat tulis, jual buah, jual makanan, minuman, hatta jual rumah. Kan, jual rumah, speknya menyebutkan ada 4 bilik. 4 bilik, sekali orang tu dah beli, tengok dalamnya cuma ada 3 bilik. Maka itu dinamakan sebagai pengkhianatan di dalam penjual dan beli. Allah melarang dan memerintahkan kita jujur pada ayat yang ke-25. Kemudian ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan suatu perkara yang tidak kamu ada ilmu tentangnya. Kemudian ayat yang ke-37, larangan untuk sombong. La tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kemudian ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 adalah ayat ulang balik yang awal 22 tadi. Ulang balik yang awal 22 tadi. Apa dia? La taj'al ma'allahi ilahan akhar.
Jangan jadikan bersama Allah itu sembahan yang lain. Ayat 22 tadi apa? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sama juga. Maka timbul persoalan kat kepala kita. Kan tadi dah sebut, kenapa ulang balik? Lalu tuan-tuan, ayat ke-41 menerangkan, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru. Tuan-tuan, timbul tak persoalan, ayat 22 baru sebut jangan ambil bersama Allah sembahan lain. Kan baru sebut. Ayat 39, ayat 39 ulang balik ayat yang sama. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kenapa diulang dalam Quran? Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua untuk faham tentang konsep Quran. Quran ini dia ada satu tabiat, ada satu konsep yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia dengan walaqad sarrafna. Dan sesungguhnya kami telah sarrafna. Sarraf ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, ada satu ilmu namanya ilmu nahwu dan saraf. Tok guru kami yang mengajar saraf tu Ustaz Isa Nasihun Amin tu. Itulah tok guru kami mengajar saraf. Lain Ustaz Syed Adam bersama. Itulah best kami dulu. Ustaz Isa akan datang masuk kelas bawa pembaris besi. Fa'ala fa'ala fa'alu, semua akan ikut. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti. Baik, zahaba 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 zahabu, qatala 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 qatalu, taqattala ya taqattalu taqattulan. Tuan-tuan ikut, itu namanya saraf. Kalau tuan-tuan belajar saraf, saraf itu adalah perubahan kalimah kepada yang lain tetapi daripada akar yang sama. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, akarnya sama zahaba. Allah sebut dalam Quran walaqad sarrafna, dan telah kami ubah dan mempelbagaikan. Kami telah pelbagaikan, sarrafna, pelbagaikan fi hadzal Quran, dalam Quran ini dengan pelbagai ibarat, dengan pelbagai ayat. Liyadzakkaru, agar kalian semua mengambil pengajaran dan pelajaran. Cuba tuan-tuan tengok betul-betul ayat ni. Allah sebut walaqad, dan sesungguhnya kami, sarrafna, kami ubah dan kami pelbagaikan intonasi ayat dalam Quran. Cuba tuan-tuan perasan dalam Quran, mesej yang sama, bunyi yang berbeza. Kan? Pernah jumpa tuan? Contohnya apa? Contohnya wa aqimus salata wa atuz zakah. Selalu jumpa kan? Ada ayat aqimis salata liduluki syamsi wa qumu lillahi qanitin. Ayat aqimu yang sama tetapi Allah pelbagaikan cara penyampaiannya dan mengubah struktur ayatnya, tetapi mesejnya hampir sama. Quran kata apa dia? Kami pelbagaikan ayat itu, disusun dan diberikan liyadzakkaru, tujuannya supaya kamu semua ambil pengajaran. Tuan-tuan cuba bayangkan daripada awal hingga akhir surah Fatihah aja ulang. Jadi tuan-tuan pun rasa sama aja, tak payahlah baca lagi. Tetapi bila ayat itu diubah bentuknya, tuan-tuan dapat manfaat baru, dapat faedah baru. Kalau orang ahli bahasa dapat ilmu bahasa baru, kalau ahli sastra dia dapat penyusunan ayat yang baru, kalau ahli fiqh dapat istinbat hukum yang baru. Kalau ahli usul fiqh dapat ilmu usul fiqh yang baru. Kalau ahli sirah dapat istinbat sebab nuzul yang baru. Tuan-tuan, inilah Al-Quran Al-Karim yang Allah Ta'ala pelbagaikan cara persembahan ayat untuk kalian mengambil pengajaran pada setiap perubahan ayat. Ada ilmu-ilmu baru yang kalian boleh ambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Tuan-tuan, hari ini kita kena bezakan diri kita dengan orang kafir. Nabi kata apa? Wa ma yaziduhum, ayat 41 suratul Isra. Wa ma yaziduhum illa nufura, akan tetapi tidaklah bertambah kepada orang-orang kafir itu melainkan mereka semakin jauh daripada Quran. Maknanya orang yang beriman kalau baca Quran dengan pelbagai cara yang Allah persembahkan kepada manusia, semakinlah bertambah kepadanya itu manfaat dan faedah. Boleh kan?
Tetapi orang yang kafir ketika membaca Quran dan melihat isi Quran dengan ayatnya yang dia tengok, ayat tadi cerita ini cerita ini pula, semakin dia benci dan jauh kepada Quran. Tapi bukan maknanya semua orang kafir. Kenapa tuan-tuan? Orang kafir yang Allah nak dia dapat hidayah, sekali dia buka Quran tuan-tuan, Quran menarik dia untuk terus mendapat hidayah. Tetapi kafir yang telah menutupkan dirinya daripada mendapat kebenaran, dia sengaja untuk menutup dirinya untuk menerima kebenaran. Ini yang dimaksudkan kepadanya di dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun hadirin semua, Al-Quran akan pasti memenangi hati mereka, walaupun sekeras mana pun kekufuran itu ada dalam hati mereka. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya maklum bagaimana Nabi di dalam jahiliyah, bagaimana Sayyidina Umar dalam jahiliyah, dan berubah menjadi sebaik-baik sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in ketika mana Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Maka inilah tuan-tuan, Quran mampu menawan dan menguasai hati manusia adalah dengan bagaimana ibarat itu diberikan. Seorang profesor daripada Amerika, daripada Barat lah tuan-tuan, pakar dalam bidang matematik dan juga sastra. Kalau tak silap saya, beliau membaca Al-Quran terjemahan dan dia buka daripada awal Fatihah, kemudian pergi kepada kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Adam itu tersusun dengan kisah yang tuan-tuan baca, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu, sampailah ke bawah. Tuan-tuan, orang macam kita baca tertanya-tanya, kenapa lepas cerita 3 golongan, mukmin, kafir, munafik, cerita Nabi Adam? Tak pula cerita Nabi Adam. Kemudian ceritanya pula cerita tentang asal kejadian manusia sebelum manusia dilantik dan malaikat menjadi pelantikan Nabi Adam menjadi khalifah. Tertanya-tanya kita. Tetapi seorang ahli ilmu ketika membaca ayat tentang Adam, dia menjadi terkejut. Dia kata bagaimana bagus dan indahnya penyusunan Quran dalam memulakan kisah manusia yang pertama dan akhirnya beliau memeluk agama Islam. Itulah yang disebut bahawa Quran akan memenangi segala pertandingan manusia dalam mencari kebenaran. Maka Allah mengekalkan itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran, dan sesungguhnya kami telah mempelbagaikan bentuk persembahan dalam Quran ini. Liyadzakkaru, lam itu lam litta'lim, pada menyatakan sebab. Kenapa Allah pelbagaikan? Liyadzakkaru, supaya kamu ambil peringatan dan pelajaran. Imam Tarawih baca tuan-tuan, katalah malam tadi baca setengah juzuk. Tuan-tuan kalau faham apa yang dia baca tuan-tuan, kadang-kadang ada mesej yang hampir sama tetapi ibarat yang berbeza. Maka orang yang mendengar dengan ibarat yang berbeza akan dapat pengajaran-pengajaran baru dan pelajaran baru dan keinsafan yang baru. Tapi kalau dia baru kata ayatnya ulang je qul Allahu ahad, jadi dia mungkin tak nak tadabbur setelah diketahui. Ini aku dah faham dah. Tetapi dengan perubahan ayat-ayat Al-Quran menjadikan jiwa-jiwa manusia terkesan dengan ayat tertentu. Ada seorang para salafus soleh, sebagaimana diukirkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Bayani Adabi Hamalatil Quran, disebutkan kepada orang soleh, dia kata, apa ayat yang paling kamu harapkan dan paling kamu suka dalam Quran? Mana setiap manusia terkadang ada ayat Quran yang paling dekat dengan hati dia dan paling menyentuh dia kalau dibaca. Kan? Pernah ditanya kepada Tuan Guru ni Aziz, dia kata, Tuan Guru, apa ayat dalam Quran yang paling menyentuh Tuan Guru? Beliau menyebutkan ayat yang kalau saya baca mesti saya menangis. Adalah ayat dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ditanya kepada seorang salafus soleh yang lain pula, apakah ayat yang paling kamu harapkan dalam Al-Quran? Dia kata, setelah aku baca banyak ayat, aku mencari di mana kedudukan diriku. Lalu aku sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatub alaih. Ada di kalangan manusia itu yang bercampur amalan baik dengan jahatnya, semoga Allah mengampunkan. Dia kata, aku yang inilah dia. Aku yang inilah. Aku kalau baca ayat ini aku rasa akulah ini. Maka setiap kali pengulangan ayat itu, tuan-tuan macam itulah. Tuan-tuan semua mesti ada ayat yang tuan-tuan rasa kalau baca dekat dengan hati kita dan rasanya banyak bagi ingatan kepada kita. Setiap orang ada surah masing-masing. Okey, ada surah masing-masing yang mungkin dia boleh terkesan dengannya. Baik, hadirin semua, sambung. Kemudian Allah sebut lagi, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Ini masih dalam qadiyatut tauhid, akidah.
dalam isu akidah, dalam isu pegangan, dalam isu tauhid. Dan tuan-tuan, kita kena tahu dan jelas, Al-Quran mesej paling besar, para Nabi mesej paling besar daripada semua perkara adalah mesej mengesahkan Allah. Maknanya mengajak semua hamba mengesahkan Allah. Esahkan Allah ni bukan maknanya sembahyang. Esahkan Allah artinya pegangan dan kepercayaan dan akidah itu tunduk kepada semua yang datang daripada Allah, kerana dia meyakini Allah adalah Tuhan yang mentadbir alam ini. Okey, mentadbir dan menguruskan syariat, maka itu dinamakan dengan mengesahkan Allah. Kata mereka, qul law kana ma'ahu alihatun, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah bersama Allah itu ada alihah. Alihah ni jamak ilah. Tuan-tuan sebut la ilaha illallah, tiada sembahan, ilah. Ilah itu dijamakkan dengan alihah, iaitu Tuhan-Tuhan. Lalu Quran kata, wahai Muhammad, khabar kat mereka, katakan kat dia, kalaulah bersama Allah yang satu itu ada Tuhan lain. Tuan-tuan belajar tak tentang ilmu perbandingan agama? Tentang kepercayaan-kepercayaan lain yang ada Tuhan macam-macam. Ada Tuhan hujan, ada Tuhan rezeki, ada Tuhan jodoh, ada Tuhan ini. Mereka ada banyak Tuhan. Kalau nak pergi perang, ada Tuhan untuk pergi perang. Kalau diinginkan zuriat, ada Tuhan disembah untuk dapat zuriat. Itu namanya Tuhan yang banyak. Quran mengatakan, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalaulah mereka menyangka bersama Allah yang kamu percaya juga itu ada Tuhan-Tuhan lain yang bersamanya, ada Tuhan-Tuhan lain. Tuan-tuan semua maklum, orang kafir Quraisy menyembah berhala yang ada di sekitar Kaabah. Banyak berhalanya. Dan mereka menganggap itu adalah Tuhan yang mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Bersama dengan Allah itu Tuhan yang lain. Quran kata benar, idzan labtaghaw ilal zil arsy sabila, maka pastilah semua Tuhan-Tuhan itu akan pergi kepada Tuhan yang satu itu untuk mendapatkan kuasa yang lebih daripada itu. Dengan makna, kalau ada 2 Tuhan, ada 3 Tuhan, ada 4 Tuhan, pasti Tuhan ini akan menjadi yang paling berkuasa. Namanya pun Tuhan. Kalau dia tunduk, dia tak layak jadi Tuhan. Sebab Tuhanlah dia kena berkuasa. Tapi kalau ada yang paling berkuasa, yang lain ni akan cuba menjatuhkan kuasa yang lain untuk menjadi yang paling berkuasa. Tuhan pun tuan-tuan, kalau ada banyak Tuhan, Tuhan pun gila kuasa. Tuhan gila kuasa kalau banyak Tuhan. Tapi sebab itu, logik Tuhan lebih satu ni tak logik. Saya bagi contoh tuan-tuan. Contoh Tuan Haji, Tuhan nak ciptakan bumi. Satu Tuhan kata kita buat bujur lah. Tuhan kedua kata tak payah kita buat bulan. Tuhan ketiga kata kita buat petak. Sekarang jadi apa? Jadi apa Ji? Bumi? Bumi. Bulat ke bujur ke petak? Ke sfera? Lepeh? Bulat. Bulat bujur sikit Bulat. Katalah bulat. Maknanya Tuhan kedua memenangi keinginan itu. Kalah pertama dan ketiga. Macam mana Tuhan boleh kalah dengan keinginannya? Layak ke jadi Tuhan? Lalu Allah Ta'ala menyebut, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah bersama Allah itu ada Tuhan yang lain, hancur langit dan bumi. Sebab tak boleh. Tuhan yang pertama kata hujan turun ke Paik Raja 2 jam dia. Tuhan ketiga kata janganlah, Paik Raja tu dah lama tak turun hujan, buatlah 3 jam. Tuhan kedua kata. Tuhan ketiga kata tak payah, biar dekat situ ada orang tak puasa, tak payah turunkan hujan. Akhirnya Tuhan turunlah hujan 2 jam saja, ikut yang pertama. Macam mana Tuhan kedua dan ketiga tak kuat, keinginannya tak tercapai? Jadi tuan-tuan, logik ada Tuhan lebih satu ni tak logik. Kerana kalau ada lebih daripada itu, maka setiap Tuhan pasti akan berlaga kekuatannya untuk menjadi yang paling kuat. Sebagaimana manusia lah tuan-tuan. Manusia, kalau namanya manusia tuan-tuan, mereka setiap masa akan berlaga untuk menjadi yang paling berkuasa. Kan itu berlaku di zaman apa pun. Di zaman apa pun tuan-tuan, mesti akan ada keinginan itu untuk menjadi dia mengalahkan orang ini dan dia memenangi orang ini. Itu menjadi tabiat kemanusiaan dan tak akan berlaku kepada ketuhanan. Maka tuan-tuan, logiklah Tuhan itu hanya satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir mengurus alam ini. Baik, ayat yang ke 41.
Bukan ayat ke-40. Kalaulah bersama Tuhan itu ada banyak sebagaimana yang kamu dakwa, pasti semua mereka telah pergi kepada pemilik arash itu, jalan untuk mendapatkan atau mengalahkannya. Allah sebut tuan ayat 43. Subhanahu wa ta'ala. Yang ni orang Melayu kita ni kalau tasbih zikir ni tuan-tuan banyak kadang-kadang salahnya. Dia sebut apa? Subhanallah. Subhanallah. Ba difathahkan. Ayat Quran tu sebut apa? Subhanallah. Baca surah Isra pangkal dia apa? Subhanallazi. Ba tu mati. Imam sebut apa? Ilahna ya Rabbana subhanallah. 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 Okey, ba disukunkan. Okey, ba disukunkan. Kalau fi'il madhi baru ba difathahkan sabaha. Tapi kalau baca dengan tasbih subhanallah, itu yang betul. Baca ya, jangan laju-laju nanti. Oh, dia punya lengkuk ni dah cantik dah. Subhanallah. Macam nak tertidur dah. Tapi rupanya salah pangkalnya. Okey, jadi bacaannya subhanallah. Ba disukunkan. Tak ji, ni jam dah syuruk. Tapi sebab hari ni sarapan tak ada, kita panjang kan. Okey, kalau sarapan ada, kita berhenti sekarang. Okey. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, tengok sikit lagi. Ayat tu je ataupun ayat 44 kita habis. Subhanahu wa ta'ala. Perkataan subhanahu wa ta'ala. Subhana, maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tuan-tuan bayangkan Quran ni kalam Allah. Allah turunkan, Allah sebut pada ayat 43 tentang dia dan Allah sendiri menyebut Ta'ala kepadanya. Faham tuan? Allah sendiri dalam Al-Quran pada kalamnya menyebutkan baginya itu Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, tidak ada yang mampu memuji Allah dengan sebenar-benar pujian sebagaimana Allah memuji zatnya sendiri. Itu yang Nabi sebut dalam ayat Nabi, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak dapat menghitung apa pujian yang boleh kami berikan kepadamu sebagaimana engkau memuji kepada zatmu sendiri. Kerana Allah terlalu mulia, manusia dan makhluk tak mampu menyembah dan memuji kemuliaannya yang terlalu agung. Tak ada kalam dan lafaz yang paling sesuai untuk memuji Allah yang layak bagi kesempurnaannya kecuali Allah yang paling mengetahui tentang kesempurnaannya. Lalu Allah sebut subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau kita zikir subhanallah, maknanya apa? Saya dah pernah ulang masa ayat pertama hari itu. Kalau ingat, ingatlah tuan-tuan. Kalau tak ingat, kita berhenti setakat ini saja. Subhanallah maknanya apa je? Ya, maha suci tu maknanya apa? Maha suci apa? Tuan-tuan, baju suci pun suci juga. Sungguh suci, sungguh murni tu iklan apa tuan-tuan? Iklan apa Ustaz? Tak ingat lah. Banyak masalah. Sungguh suci, sungguh murni. Buruk buruk. Sungguh suci, sungguh murni. Banyak masalah. Dan suci apa? Allah suci apa? Apa cik? Suci apa? Cepat Google. Hadirin semua, tengoklah munasabah ayat ini pada ayat sebelumnya. Allah menyebutkan tentang kesyirikan, bahawa bersihkan pegangan kamu dan bersihkan Allah Ta'ala dengan sebutan subhanallah, maha suci Allah, daripada adanya kuasa yang menyamai kuasanya. Sebutlah subhanallah pada kamu membersihkan Allah daripada sebarang sangkaan yang menyatakan Tuhan itu seperti segala makhluk lain pada kelemahan dan kekurangan. Takkan berlaku pada Allah.
Subhanallah, maha suci Allah daripada ada syirik kepadanya. Maha suci Allah daripada sama dengan segala sembahan-sembahan berhala yang disembah oleh makhluk. Maha suci Allah daripada semua kelemahan, kekurangan, kejahilan, kezaliman. Allah itu Ta'ala, maha tinggi dan mulia. Takkan ada yang menyamai kekuasaannya, kemuliaannya, ketinggiannya. Sebab itu, siapa yang menyebut Subhanallah banyak-banyak kali, Allah sayang kepada dia. Berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, pada bab yang terakhir, Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, kalimatani habibatani ila Rahman. Lagu dia adalah nasyid dia tuan. Yang nasyid ni Ustaz Syahid Adam nombor 1 tuan. Okey, kalimatan. Nah, nanti saya nak minta tengok live Facebook lagu ni. Nah, habibatan, Nabi sebut 2 rangkap zikir yang paling Allah suka, paling ringan disebut lidah, paling berat ditimbang di akhirat. Ucapan subhanallahi wa bihamdi. Saya tak janji nanti hilang. Ustaz saya ada cek makan. Ni nasyid din tuan. Kalau tuan-tuan follow Facebook dia tuan, nasyid tuan. Okey. Jadi subhanallahil azim. Ucapan subhanallah adalah ucapan yang menjadikan Allah cinta ke orang tu. Kenapa? Ucapan itu menyucikan Allah. Dia menyatakan kesucian Allah daripada segala kekurangan dan syirik kepada Allah. Allah sangat suka kepada orang yang bertasbih. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, siapa yang menyebut sehari subhanallahi wa bihamdih, sehari 100 kali. Hadis ini direkatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Pada bab yang pertama, sehari sebut subhanallahi wa bihamdih. Pirang kali je? Oh je, pirang kali? 100 kali. Buat lebih 100 minima. Diampunkan baginya dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Jadi jangan tinggallah baca sehari subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, fadilat subhanallah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Imam Muslim disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, wa subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah pahalanya memenuhi mizan. Jadi tuan-tuan, ucapan ini besar. Surah Isra pula dimulakan dengan subhanallah. Jadi saya menganjurkan tuan-tuan di bulan Ramadan yang pertama pula, perbanyakkan tasbih dan tahmid kepada Allah Azza wa Jalla dengan sendiri. Amma yaqulun, maha mulia Allah, maha tinggi Allah daripada apa semua yang mereka sebut, mereka sangka, mereka kata tentang Allah. Uluwan kabira, dia itu terlebih tinggi dan lebih besar daripada semua yang disebutkan tadi. Sangat tak patut menyamakan Allah dengan patung. Allah ciptakan langit dan bumi, patung tu diciptakan oleh kedai. Allah tumbuhkan buah limau tu diletak dekat patung. Kan tak boleh sama. Mana boleh sama? Allah menurunkan hujan, patung tu diturunkan air untuk dibersihkan. Dua yang berbeza. Betul tak Masjid? Jadi macam mana orang boleh menyamakan Tuhan dengan satu level yang sama? Tak. Uluwan kabira, Allah terlebih tinggi daripada segala kepercayaan yang mereka percaya. Dialah yang termulia daripada segala-galanya. Uluwan kabira. Apa kemuliaan Allah itu? Semua makhluk kenal Allah. Pokok langit, minta maaf sebut, siput babi pun kenal Allah. Iya. Makcik cuba tengok dalam tu ayat selepas tu. Ini bukan nak cerita bohong. Tengok ayat selepas tu. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih memuji Allah itu segala yang di langit, segala yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dekat bumi apa ada? Babi ada tak tuan? Ada. Siput babi ada. Cicak iya, ikan iya, ulat iya, ular iya, mengkarung iya, pokok, buah, batu, semuanya memuji Allah dengan tasbihnya. Tapi tuan-tuan, yang tak tasbih ni siapa? Minta maaf sebut, kadang-kadang kita terlupa tasbih setiap hari. Pupuk tak lupa tasbih, siput tak lupa tasbih,
Ikan dalam akuarium kita tu yang kita bagi makan ulat, bagi makan cacing tu, itu tu tak berhenti bertasbih kepada Allah dengan caranya. Kucing tak berhenti bertasbih kepada Allah. Batu, pasir, sungai, laut, tusabbihu lahus samawati sab'u wa man fihinna. Semua tasbih kepada Allah. Cuma tuan-tuan, cuma apa? Cuma tuan-tuan tak dengar je tasbihnya tu macam mana. Cuba tengok ayat selepas tu. Wa im min syai'in. Tidak ada satu pun. Syai'in ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab tak ada lagi kecil daripada syai'in. Syai'in ni sesuatu. Setiap benda yang namanya satu, itu je. Dia bukan kereta. Kereta tu terdiri daripada sesuatu jadi kereta. Ini kata wa im min syai'in. Tak ada apa pun, satu benda pun, illa yusabbihu bihamdi, melainkan semua akan bertasbih kepada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kadang-kadang kena malu dengan ayam yang kita bagi makan kat belakang tu dengan nasi basi. Bagi makan nasi basi, dia sedang mematuk nasi dalam keadaan dia bertasbih kepada Allah. Yang tukang bagi makan tu sembahyang pun tidak. Kadang-kadang kita kena malu dengan haiwan yang tak berhenti bertasbih kepada Allah, tetapi lidah kita tak bertasbih kepada Allah. Sedangkan kita diberikan kemuliaan dan nikmat lebih daripada ayam. Ayam makan nasinya kat tanah, kita makan nasinya kat pinggan Allah jadikan. Enggak? Kan? Ayam makan cacing, kita makan mi goreng. Letak telur mata kerbau lagi. Letak daging lembu, apa yang mahal tu Ustaz? Yang dari Jepun tu apa Ustaz? Wagyu tu kan. Daging wagyu mahal. Kita boleh makan daging yang mahal di atas pinggan kita. Penuh mulia cara makan kita. Tetapi yang makan seperti itulah lidahnya tidak bertasbih kepada Allah. Sedangkan Allah berikan ayam, kucing, ikan, katak, berudu, semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi tuan-tuan, tapi kita tak faham cara tasbih dia. Kalau faham, susah juga. Betul tak Ji? Besok anak nak balik daripada KL, jadi nak sembelih ayam kampung. Masa nak letak pisau, ayam tu subhanallah, jadi sembelih tuan. Raya Haji, tak lama lagi bulan 6, kita nak sembelih lembu. Semua dah baringkan dah. Allahu Akbar. Dia pun subhanallah walhamd. Tuan-tuan, macam nak sembelih? Tak tergamak nak sembelih sembuh tengah tasbih. Jadi tuan-tuan, hikmahnya adalah kita tidak mendengar semua tasbih makhluk ini agar tugasan khalifah kita berjalan baik. Tapi mereka bertasbih. Yang tuan-tuan kena tahu, mereka tasbih. Itu je kena tahu. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walakin la tafqahuna tasbihahu. Kalian je yang tak boleh faham tasbih dia macam mana, tapi dia tetap bertasbih. Caranya macam mana? Dulu masa sekolah menengah SPM tuan-tuan, ada satu buku Shakespeare tu, bahasa Inggeris tu kan. Dia ada satu cerita tu, seorang perempuan dia pergi kat pokok, lepas tu dia ada pasang alat macam yang doktor pakai tu, tuan-tuan. Apa namanya ni? Termometer. Stetoskop ke teleskop, tuan, stetoskop tuan. Dia ada alat macam tuan, dia pergi kat pokok, dia sajalah terletak, dia tak bukan letak. Kemudian dia tengok, ada bunyi apa ni? Rupa-rupanya tuan, dengan apa namanya alat yang boleh mencakup suara yang perlahan, rupanya ada getaran suara daripada pokok. Jadi dia mula tu dia dalam buku sastra bahasa Inggeris tu. Ini cerita orang Inggeris tuan-tuan, betul tak betul? Tetapi itulah hakikatnya. Setiap sesuatu itu dia mengeluarkan tasbih yang kita tak tahu bagaimana tasbih itu diungkapkan oleh makhluk-makhluk tadi. Kamu yang tak faham, innahu kana haliman ghafura. Allah itu maha lembut dan santun kepada hamba-Nya. Allah tak cepat murka kepada hamba walaupun banyak buat kesalahan, banyak buat haliman. Al-hilm artinya tuan-tuan, adamu sur'atil ghadab, tidak cepat marah dan tidak cepat murka. Maka sifat yang Allah suka kepada seorang hamba kalau ada sifat hilmun, tak cepat memberontak, tak cepat marah, tak cepat murka. Ghafura, maha pengampun dan penyayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan nak tanya? Jangan tanya buka bila Nabi Allah Sulaiman kan dia boleh bercakap dengan makhluk.
dan memahami bahasa binatang pada sebahagiannya dan bukan semuanya. Okey, khasnya pada binatang yang hidup seperti semut, burung dan lain-lainnya. Mungkin dia tidak memahami bahasa dan ungkapan pokok, batu dan sebagainya. Allah Ta'ala walaupun bagi kuasa kepada Nabi Sulaiman, tetapi kemutlakan kuasa itu tak diberikan kepada makhluk. Okey, ada soalan lain tak? Satu, dua. Soalan puasa boleh? Empat, tiga. Saya tak nak jawab, saya ada jawab. Kalau senang saya jawab, kalau susah dia jawab. Dan soalan lain tak? Makcik, ya je. Kita lupa kepada Allah bandingkan makhluk yang lain. Jadinya soalannya, itu pernyataan tu. Oh, kenapa Tuhan? Soalannya kenapa kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan makhluk lain tidak seperti itu. Hadirin yang dikasihi sekalian, banyak sebab, faktor banyak. Faktor banyak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhaj Al-Abidin menyebutkan manusia ini terhalang daripada menuju Allah dengan pelbagai faktor. Ringkasnya tuan-tuan, beliau menyebutkan faktornya yang pertama adalah nafsu. Sebab keinginan kita suka berehat, suka tidur, suka makan. Jadi benda itu menjadikan kita tidak melakukan yang satu lagi. Tapi nafsu ada yang baik, ada yang tercela. Dua, faktor syaitan. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, fala taghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai syaitan itu memperdayakan kamu untuk kamu lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang bagi kita ingat benda lain, ikat ini jadikan kita lalai dan kita tak bertasbih dan tak memuji Allah. Tiga, faktor manusia. Manusia pun penghalang kepada Tuhan boleh jadi. Kan tuan-tuan, kita nak mengaji, anak kita datang suruh tiupkan belon. Kejaplah tutup, tiupkan dulu. Dah tiup belon, dah siap ikat dah, bini pula datang suruh tiupkan mata dia, tiupkan mata dia. Takkan tiup mata je tuan, ngembanglah sekali. Nampak tuan? Okey, sedang kita nak buat sesuatu, ada makhluk kawan pula telefon. Dia kata, "Ji, yok ngeteh ji. Ji, yok tengok kebun sawit." Maka makhluk juga boleh menjadi sebab untuk seorang itu terlalai dan terleka. Tuan-tuan, walau bagaimanapun hadirin yang dikasihi sekalian, maka itulah menjadi tabiat khalifah di atas muka bumi. Cumanya tuan-tuan, kita mesti ada kekuatan untuk cover kembali kelalaian kita. Itu yang paling penting aja ya. Dapatkan sebanyak mungkin. Orang yang paling utama di akhirat adalah mufarridun. Nabi kata di dalam hadis, sabaqal mufarridun, mendahului orang yang mufarridun. Sahabat tanya, "Wamal mufarridun?" Siapa tu mufarridun? Nabi kata, "Adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat." Orang yang banyak mengingati Allah, laki dan perempuan di akhirat nanti, dia akan mendahului semua peringkat-peringkat manusia yang lain. Semoga Allah menjadikan kita dengan mereka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Satu soalan akhir, muslimat. Muslimat tak pernah tanya soalan sepanjang saya kuliah kat sini. Ramadan pun tak nak tanya sebab puasa. Tak ada tuan-tuan Jadi tuan-tuan, ada haji? Tak ada. Kalau tak ada tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati majlis pertemuan kita. Dan insya-Allah taala, saya minta maaf selasa yang lepas tak dapat datang. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau sambungan kita pada minggu 1 dan minggu 2 tuan. Minggu depan tak ada, minggu depan minggu 2 Minggu ketiga. Minggu ketiga tuan, saya Isakno. Jadi kita jumpa bulan depan masa nak raya nanti tuan, insya-Allah taala. Wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman warzuqna 'amalan ma yuqarribuna ilaika bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fi hadhihi ramadan min as-siyam wal qiyam wa qira'atil qur'an wa hifzil lisan wa ghaddil basar ya arhamar rahimin. Wa taqabbal minna a'malana kama taqabbalta min ibadika as-salihin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni buka apa? Kat surau masjid? Tak ada? Ada buka masjid? Ada. Kalau ada saya datang. InsyaAllah lah. Kalau tak besok mana? Boleh Kambing gulik bagi tahu. Saya datang kan.